Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, Rabbal alamin. Arigatou. Baik, terima kasih pada Akil Hazwan yang telah pun membaca doa pembukaan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar 5 saintis Apa? yang sudi meluangkan masa untuk masuk kelas saya pada pagi ini. Okey, jadi hari ini saya akan teruskan dengan perbincangan dan juga perbentangan kalau ada oleh awak sendiri tentang ataupun tajuk yang kita, modul yang kita buat adalah modul Ticket to Victory JPN Perak, yang mana hari ini kita telah masuk ke set ketiga. Kita mula dengan kertas satu hari ini, set ketiga. Okey, dan kalau ikutkan saya punya nota di sini, sepatutnya Fatihah, betul ke? Betul kot saya tak tahulah, saya cek kat sini. Saya dah tanya nama-nama. Semua nombor-nombor soalan ni semua ada nama dah kat saya punya ni. Tapi kalau orangnya tak ada, saya akan tunjuk lah macam biasa. No problem. Dan kalau orangnya ada pun tak apa, saya boleh tunjuk. Kalau orangnya tak boleh buat ke apa. Okey, baik. Pertama, kita akan tengok soalan nombor 1. Saya harap awak ada lah. Awak ada tak modul ni? Mari kita sembang Ada. Ada Fazil ada Akil ada? Aida ada? Ada apa? Modul ni ada tak? Tak tahu. Saya selalu buat dalam phone je. Secara ni modul ni secara apa tu hard copy tak ada? Ada kot. Tak tahu. Tak pasal. Sekarang ni hang nak masuk kelas ni hang apa? Ada dengar hang kan hang ready apa? Tak dengar Phone. Phone. pun. Soalan kat phone. Tu hang tengok soalan dekat phone. Ya. Okey, baik. Ada buat tak apa-apa soalan? Soalan ni saya tak buat. Okey, tak apa, jujur dan ikhlas. Alright, jadi kita tapi nanti soalan yang nombor Aida ada kot. Tak pasti nombor apa. Lambat lagi lah. Mungkin hari ni tak kena lah kot. Saya pun tak tahu nombor apa. Nombor 12. Betul Aida selalu kena soalan trigo. Tak apa. Trigo senang lagi. Okey, soalan Soalan trigo. ni. Okey, jadi nanti prepare je. Soalan trigo dan soalan pertama ni Fatihah. Soalan kedua Aliana. Aliana okey Aliana? Okey. Soalan nombor 2 ni ada prepare ke? Ada kat kelas sikit. Oh, ada kat kelas sikit. Okey, tak apa. Jadi kita tengok. Kita pergi soalan nombor 1 dulu lah. Okey, jadi kita tengok sekarang ni. Saya sebenarnya mengharapkan awak ada hard copy lah sebenarnya. Tapi kalau tak ada, saya ingat saya nak kena bagi kalau awak tak ada. Okey. Tapi tak apalah, awak boleh tengok soalan tu sekarang. Di kelas sikit pun saya dah letak soalan. Baik. First kali, soalan dia adalah lakarkan graf bagi Y sama dengan negatif 3X untuk X kurang daripada kosong. Dan Y sama dengan 3X untuk X yang lebih besar daripada kosong. Okey, dengan domain dia negatif 3, 4 ni untuk X dia. Okey, jadi untuk buat soalan yang ini, kita perlu, at least kita kena ada table lah. Kalau kita ada table, barulah kita boleh plotting lah. Okay, jadi saya macam mana saya kena buat kat tepi ni Saya kena pakai ni. Saya ambil, saya saling balik soalan tu supaya dia tak lari daripada apa yang dia nak. Y sama dengan, saya salin baliklah soalan tu. Y sama dengan 1 negatif 3X untuk X kurang daripada kosong. Satu lagi 3X untuk X lebih besar daripada kosong. Okay, domain dia bagi negatif 3
X. 4 masuk domain ni kita punya nilai X lah. Daripada negatif 3 sampai 4. Okey, jadi kita boleh. Nampak clear tak? Saya rasa macam Nampak kabur pun tu. Ha? sikit je. Tapi jelas je. Nampak je. Nampak Saya rasa macam kabur. Okey, baik. First sekali, saya untuk jawab soalan ini, saya perlu buat table lah. Okey, buat table. Buat table satu untuk paksi X tu lah. Okey, setelah saya buat ini Y, satu lagi X lah. Saya pakai 2 kotak lah. Bagi nampak. So, X ni kita ada negatif 3, negatif 2, negatif 1. Alah, tak boleh pakai dah pemadam. Selalu jadi macam tu. Negatif 1, kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kan based on dekat sini daripada jadual ni kita kena ikut ni yang dia bagi ni. Kalau dia X dia lebih besar daripada kosong, okey, baru kita pakai persamaan fungsi dia 3X. Kalau X dia kurang daripada kosong, maknanya kurang daripada kosong sini lah. Ini. Okey. Kalau kurang daripada kosong, kita kena pakai fungsi negatif 3X. Maknanya awak kena dua fungsi kita pakai, nilai X tu ikut yang dia bagilah. Okey, jadi kalau kita letak kosong, kosong tak ada masalah lah. Setelah saya masukkan nilai kosong, kosong dia jadi kosong lah. Kan? Kalau saya masuk nilai 1, okey, jadi bila yang ni, kalau 1, 2, 3 ni semua X yang lebih besar daripada kosong, so kita kena pakai yang ini. Okey, X yang lebih besar daripada kosong. Boleh faham lah? Saya masuk 1, jadi dia jadi berapa? 3 lah kan? Okey, boleh faham cakap ni? Okey, masuk 2, dia jadi 6. Okay, 6, kita masuk 3, 3, dia jadi 9, 9. Kita masuk 4, dia jadi 12. Okey, 12. jadi ini kita pakai untuk nilai X yang lebih besar daripada kosong. Kalau dia kurang daripada kosong, kita kena pakai yang atas pula. Okey, jadi sebenarnya kalau awak faham ni sebenarnya modulus. Sebenarnya dia modulus. Okey, tapi dia cerita panjang, tak apalah. So, X kurang daripada kosong. Jadi kurang daripada kosong maknanya kita pakai negatif 3X. Maknanya negatif 1 masuk itu jadi berapa? Jadi, kalau negatif 1 ni masuk dalam persamaan fungsi negatif 3X. So, jadi apa? Negatif 1 masuk sini. 3, Jadi 3. 3, Okey, 3. Lepas tu kalau negatif 2, 6, 6. Kalau negatif 3, 9. dan okey, jadi kita dapati Y dia sentiasa positif sebenarnya. Dia nak bagi tahu macam itulah. Okey. Jadi dah kita ada table baru kita boleh plotting lah. Okey, semudah lah kita nak plotting, dah ada dah table tu. Jadi saya buat itu. Sebab soalan ni kata lakarkan je, lakarkan graf. So tak perlulah kita nak pakai kertas graf hijau tu, tak payahlah, kita lakarkan just lakar je. Semua skala tu kena tengok lah. Setelah saya buat besar sikit, pakai 2 kotak. Ini mula dengan 1, 2, 3, 4. 4 je lah kan. X pun sampai 4 je. Tak apalah. Buat 5 cukup lah. Okey, dah cukup. Ini saya pakai, sebenarnya kat situ sampai negatif 3 je. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, yang atas sebenarnya paksi Y ni kita ada sampai 12, 3, 6, 9, 12. Kita boleh je pakai kalau 3 skala ni tak kisah, dia tak cakap pun kan. Jadi kita, sebab dia suruh lakar je, kita buat je lah. Okay, saya boleh buat 3, 6, 9, 12. Saya pakai 3 lah. 3, 6, 9, 12. Okay, so tu kosong ni, standard lah kosong kat sini. So awak boleh plotting lah. Okay, plotting ni pakai tak titik ke apa. So kosong, kita boleh tanda sini, kosong. 3, 1, maksudnya saya boleh tanda 3, 1. Sekejap. X di bawah kan, 1, 3. Okay, 1, 3. 2, 6. 2, 6. X, 3, 9. 3, 9.
4, 12. 4, 12. Ni untuk belah sana, belah sini 3, negatif 1, 3. Negatif 2, 6. 2, 6. Okey. Dan negatif 3, 9. Okey. Jadi, awak nampak tak apa saya buat tu? Nampak. Nampak. Jelas tu besar tu saya besar. Awak nampak ada kotak-kotak ke tak perasan kat situ Ada, nampak. Nampak Kalau biru muda. sebab dia apa je saya takut awak tak perasan lah. Memang sebenarnya kat skrin saya ni memang ada kotak-kotak lah. Kalau awak tak nampak tu, tak apa dah nak buat macam mana. Sambung je lah. Okey, so inilah jawapan untuk soalan A lah, 1A. Okey, soalan 1A. 1A. Boleh? Awak boleh buat tak dengan saya sekarang? Kalau boleh buatlah, sambil-sambil tu buatlah. Lakar ni tak susah pun. Kan? Lakar je. Jadi awak boleh lakar dengan pantas lah. Table tu awak lakar cepat-cepat. Awak table graf ni pun awak boleh lakar cepat-cepat. So, settle masalah. Siap jawapan dia. Baik, mari kita tengok soalan B. Soalan B. Soalan B. Ataupun B1. Julat yang sepadan dengan negatif 1 X3. Ni untuk X3. Negatif 1 X3. Jadi kita pergi dekat nilai X. Okey. Negatif 1 X3 ni maksudnya daripada negatif 1 saya pakai ni daripada sini sampai sini. Okey. Jadi awak-awak agak-agak jawapan dia apa tu? Julat dia sebenarnya kita nak tengok apa tu? Kita nak julat untuk Y dia bagi kita julat yang sepadan dengan domain negatif 1, 3, X3. Julat yang sepadan dengan domain negatif 1, 3. Jadi daripada negatif 1 sampai 3 ni. Okey. Jadi jawapan dia apa? Kosong. Daripada yang awak nampak saya highlight bawah ni. Kalau kita sebenarnya kita nak tengok julat ni kita kena tengok ke atas. Sampai ke 3 ni. Kita tak boleh pergi atas. Atas lagi 12 ni kenapa? Sebab dia terlebih. Kita sebenarnya setakat ni je. Ataupun saya kata dia macam ni. Saya pakai pen warna merah ni awak tengok ni. Ni. Dekat sini nombor yang paling kecil dalam kotak ni. Dalam kotak ni. Dia tak boleh ni tak boleh dia terkeluar daripada range ataupun keluar daripada julat. Okey. Ni semua tak boleh terkeluar daripada julat. Yang kita ada sekarang. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Boleh faham tak cakap ni? Faham. Okay, saya padam. Yang ni tak ada. Lah, saya punya pemadam ni. Saya nak kena keluar jap. Selalu macam tu Mana dia? Ni soalan nombor berapa pula ni? Ni kita buat dah Ni set yang sebelum tu. Jangan dia hilang sudah. Ni soalan berapa ni? Set 2 kata 2. Ada lagi. Okey, harap boleh pakai pemadam saya ni. Okey, dah boleh dah. Okey, jadi saya padam ni, yang ni tak pakai. Awak faham Tak pakai. Yang saya highlight kuning tu, itu je julat dia. Namanya apa nombor yang paling kecil kat situ? Kosong. Kosong. Lepas tu, Y lah. Kita tengok ke atas kan. Sampai apa paling tinggi? 9. 9. Okay, so itu jawapan dia lah. Untuk B1. 1 kan? Yelah. B1. Okay, boleh tu? Boleh. Okay, right. Saya padam balik. Sebab nak pakai balik untuk jawab lagi soalan.
Untung pakai benda-benda digital ni Kalau saya pakai pen, pensel ke apa kat zaman-zaman dulu dah conteng tu jenuh. Dia padam-padam. Okey, balik. Okey. Alright. Soalan kedua, B2. Soalan B2 mana Soalan B2. Okey, soalan B2. Domain-domain yang sepadan dengan julat. Yang ni domain ni kita tengok X balik. Okey, dengan julat 3 Y sampai 9. Jadi kita tengok 3Y sampai 9 pula. Okey, jadi kita tengok 3Y sampai 9. Mana 3? 3 sampai 9. Maknanya kat sini. Awak tengok saya highlight warna kuning Ini sampai sini. Okey, boleh Boleh Boleh. Boleh. Okey, sekarang jawapan dia apa? 1 hingga 3. Macam mana awak tahu 1 sampai 3? Dia bukan tengok X ke cikgu? Sekejap. Sepadan dengan julat 3Y9. Kita kena tengok kan? Kita tengok Y lah. Tapi memanglah jawapan dia kat X. Oh, belah ni pun boleh. So, jawapan dia apa? Oh, tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Saya silap colour. Dia kata 3 sampai 9 je. Saya pergi ambil semua pula. 3 sampai 9 sini je lah kan. Sampai 3 je lah. Dan awak nak buat sampai sini pun boleh. Tapi, kita tengok titik kita je. Titik kita ada yang tu je. So, titik yang ada apa? Titik yang ada kat sini. Ini. Faham? Ini. Ni lah domain dia. Jadi, domain dia. Satu yang ini. Satu yang ini. Satu lagi yang ini. Maknanya, yang ni 1. X. 3. Yang belah sini. 3. X. 1. Okay, 1 yang belah sini. Satu lagi yang belah sini. Boleh? Boleh, boleh. Boleh lah. Ni jawapan dia. Ada 2 jawapan. Okay, saya rasa kena bubuh dua-dua kot. Tak boleh letak 1 je. Sebab kalau saya tengok kat soalan ni 2 markah. Itulah 2 markah. Maksudnya awak kena letak dua-dua. Kalau awak letak 1 je, awak hilang lah 1 markah lagi. Jadi mana positif pun kena letak, negatif pun kena letak. Itu untuk domain 3, 9. Okay, boleh Saya teruskan? Boleh. Okey, asal apa makin ramai orang tak masuk lagi? Selalu pelan-pelan ramai ni. Afiq Osman dah masuk. Apa khabar Afiq? Baik. Cikgu, Ya, nak tanya sikit. tanya apa? Yang tadi tu. Aha. Yang belah kiri tu memang -3 1 ke -3 -1? Oh, ni negatif 1. Sorry. Yang tu je lah. Okey. Terima kasih. Tersilap tu. Ah, tak nampak tanda dia. Okey, negatif 1, negatif 3. Yang sebenarnya yang nilai yang kecil kita letak belah kiri lah. Jangan awak letak negatif 1 X. Macam ni pula. Selalu kita letak yang belah kiri tu yang lebih kecil. Okey, baik. Terima kasih Alena. Jadi saya suka apa tengok kurang sambutan pula hari ni. Selalunya form 5 saintis selalunya terbaik lah. So, jadi benchmark pada kelas-kelas lain. Termasuk kata-kata lain. Ramai selalunya kelas. Tapi mungkin tak tahu lah. Ke Cikgu Fazli dah semakin boring.
Bukan kelas cikgu je saya rasa. Ya? Bukan cikgu kelas saya je? Semua kelas macam tu? Kalau kelas lain macam ni ke? Aida, Akil, Aliana, Afiq. Tak ada, macam nak kata lah. Kelas BM tadi lagi sikit. Macam tu lah. Sebelum ni, kelas tadi. Sebelum kelas cikgu tadi. BM kan? Hampa je lah. tadi, yang muka-muka ni Lebih juga. kurang. Tapi asal lagi sikit tadi. 4 orang. 3 orang je. 3 orang je kan? Sian tu. 3. Afiq dah ada. Asal sebab hari Jumaat lah cikgu. Oh. Hari Jumaat memang sikit. Hari lain yang okey je. Cikgu Nazimah. Ha? Cikgu Nazimah BM. Ya. Sian ke dia? Saya pun sian kot ni. Hari ni tapi walaupun ada 5 orang ni okey lah. Saya tak kisah pun ada seorang dua orang. Cuma sebab saya mengajar kelas lain pun macam tu lah. 2-3 orang. Cuma saya punya concern tu sebab selama ni 5 cm ramai. Selalunya kelas saya 14-15 orang selalu ada. Betul tak? Ya. Betul. Betul. Tapi hari ni Ada tak ada. Tu tragedi saya semalam ni tu. apa dia? Dah kena bentang ke? Ada tragedi tu. Tragedi apa pula? Tak nak melawak je. Mandai okey. Nak kena bentang. Lah kan saya kata cakap je tak tahu. Saya yang bentang. Saya bukan nak bagi pressure pun kat awak. Lepuk lah seorang-seorang cikgu. Nak lepuk mana boleh. Kalau boleh lah duduk kat sekolah saya lepuk. Terajang semua keluar dah. Boleh ke tunggu kat sekolah tu? Tunggu kat Aduh. sekolah. Nak kena. Ni Aliana nak present ni soalan ni. Cikgu tolong bukakan boleh dekat kelas sikit. Saya ada Okey. tak jawapan. Okey, boleh. Sekejap Kelas sikit. Ni set 2. Kita bukan buat set 2 kan? Kita buat set berapa Set 3 kata 1. Tak kena keluar balik. Set 3 kertas 1. Yang ni slide nombor 2 kan? Ya. Mana yang ni? Jangan pakai nama apa pula? Aliana Tampan. Bukan. Aliana je. Yang ni lah. Yang ada Aliana bendera Malaysia ni bukan lah? Bukan. Yang ni lah? Yang ni. Okey. Silakan Aliana. Terima kasih kerana bersusah payah buat. Saya hargai usaha awak. Okey, terima kasih. Silakan. Cikgu atas sikit, cikgu nak baca yang atas sikit tu. Yang ni. Turun sikit. Okey, silakan. Okay, soalan 2. Rajah 2 menunjukkan 3 batang kayu yang diletakkan paku dengan keadaan paku-paku itu disusun secara segaris. Jadi kita kena dapat lihat lah, ada kayu, lepas tu ada setiap kayu tu ada paku-paku. Kayu yang pertama tu dia ada 4. Kayu yang kedua tu dia ada 3 dan kayu yang mendatar tu dia ada 2 paku. Jadi dia punya soalan dia, seutas tali diikat pada paku setiap batang kayu bagi membentuk suatu poligon. Okay, maksudnya dia ada letak paku membentuk satu poligon. Tapi poligon tu kita tak tahu bentuk apa. Jadi soalan dia, berapa banyak bentuk poligon dapat dihasilkan jika tali diikat sekurang-kurangnya 2 paku pada setiap batang kayu itu.
Seterusnya, nyatakan bentuk poligon yang boleh dihasilkan. Jadi, untuk jawab soalan ni, macam kita tak pasti dia nak pilih satu ke ataupun combination. Tapi jika kalau kita nak anggap dia sebagai tajuk macam tajuk janjang pun macam bukan. Jadi saya rasa ni adalah tajuk bab 4 iaitu combination dan pidato gabungan tu. Jadi kalau kita nak ambil yang pasal huruf P, tak boleh sebab dia tak cakap pun disuruh susun berapa. Dia tak ada perkataan susun. Jadi dekat sini dah tak ada perkataan susun, dah tentulah C. Jadi kita pun tengoklah apa yang kita boleh buat. Cikgu bawah sikit boleh? Boleh. Okey, tadi dia cakap sekurang-kurangnya 2. Maksudnya kita kena buat 2 kali sebenarnya. Tapi saya lupa nak tulis dekat situ yang mana buat yang kali pertama, yang mana kali kedua. Maksudnya sekurang-kurangnya 2 kali tu kita boleh ambil 2 dan ke atas. Maksudnya kalau kita nak ambil 0, 1, 2 tu tak boleh. Okey. Sebab kalau Kita tak ambil kosong dengan buat 1 lah. 2 ambil lah. kita kena ambil 2 dan ke atas. Sekurang-kurangnya 2, 3, 4 macam tu. Tapi Jadi untuk untuk 4 langkah tu, yang pertama, untuk 4 tu kita just untuk yang ini je, yang first, yang ni je kan. Yang kayu pertama je boleh 4, yang kayu kedua tu 3 je. Maksudnya yang 4 tu yang ada 4 bolehlah 4. Tak apa, ya teruskan. betul cikgu. So, yang pertama kita dapat 4C2 darab 3C2. Lepas tu kita darab 2C2. Jadi kita tambah lagi 4C3 darab 3C2 darab 2C2. Okay. So, kita tambah lagi 4C3 darab 3C3 darab 2C2. Okay. Ni dah habis kiranya macam kali pertama. Maksudnya macam Ui, banyak kat yang bawah. Okey. macam cikgu cakap tadi tu. Okay, lepas tu ni round yang kedua pula. Kita ambil 4C2 darab 3C3 darab 2C2. Jadi kita tambah 4C4 darab 3C2 darab 2C2. Last sekali, yang last sekali kita dapat 4C4 3C3 darab 2C2. Okay, lepas kita tekan dekat kalkulator semua, kita akan dapat 44. Maknanya awak tambah-tambah semuanya dapat 44 lah. Okey, terima kasih. Betul, hexagon. Bentuk yang hexagon ni, macam mana kita dapat bentuk hexagon ni? Saya pun macam tak tahu macam mana datang ideanya bentuk hexagon. So, Mainlah saya tolong. Main saya tolong. Relax, boleh. Alena. First sekali saya nak tolong dia, tolong kawan-kawan faham lah yang dia buat ni. Okay, sebab dia jauh daripada soalan. Macam, jenuh jugalah kita nak tengok kan. Jadi, okeylah saya tolong Alena, saya pakai yang saya punya soalan boleh Saya pakai yang saya punya ni. Boleh. Okay, saya just nak explain balik apa yang Alena cakap tadi. Alena cakap semua betul je dah. Satu je yang last kali hexagon tak tahu macam mana. Okey, boleh lah saya sambung. Boleh. Okey, baik. Pertama, dia kata kat kita dia nak buat benda ni, dia nak bentuk poligon, maknanya dia akan ikat tali lah. Jadi bila diikat tali, dia akan seutas tali diikatkan pada paku setiap batang kayu bagi membentuk satu poligon. Jadi sebab dia kata berapa banyak bentuk poligon yang dapat dihasilkan jika tali tu diikat sekurang-kurangnya 2 paku. Maknanya dia pakai kalau macam ni, untuk yang ni. Okay, kalau dia kata sekurang-kurangnya 2, apa yang Alena cakap tadi, maknanya dekat sini kita boleh pakai 2 daripada yang ada 4. Betul? Betul. Okay, kali dengan apa yang boleh lagi? 3 boleh? Boleh. Kan? Dan juga semua sekali 4. Sebab dia kata tadi at least 2. Maknanya lebih boleh. So 2, 3, 4. Yang ni untuk
kayu ni je. Untuk kayu yang di sini ni, kita boleh pakai, kita buat lagi sekali 2, 3. Harap kat sini ada 3, 3. Habislah kan? Tak ada 4 dah kan? Cukup lah tu. 2C3, 3C3. Okey. Yang last kali ni tak ada lagi. Ada 2C2 je. Satu tak boleh kan? Awak tak boleh ambil 1C2 sebab dia kata sekurang-kurangnya 2. Jadi 2C2 je ada. Okey. Jadi apa yang Lena buat panjang-panjang kat sini. Ni bukan ada kat sini. Soalan dia tadi lah kan. Apa yang dia buat tadi sebenarnya. Sebab benda tu tak ada. Saya tunjuk apa dia buat. Sebenarnya dia buat apa tahu? Dia kembangkan benda ni kat sini. Dia ambil ni. Darab dengan ni. Darab dengan ni. Okey, jadi dia buat ni 4C2 kali dengan 3C2 darab dengan 2C2. Ini untuk yang pertama. Okay, jadi dia akan darab semua. Lepas tu, dia ambil yang ini pula. Dia ambil yang ini pula. Dia masih ambil 4C2 lagi. Okay, dia ambil masih lagi 4C2. Tapi tadi dia darab yang ini. Sekarang dia darab yang ini pula. Yang ini pula. Okay, so dia ambil 4C2 kali dengan 3C3 darab dengan 2C2. Dengan kata lain, dia kena lalu semua. Okay, so selesai dapat C2. Buat 4C3 pula. Awak faham saya buat apa sekarang? 4C3 darab dengan 4C3 darab dengan 3C2 darab dengan 2C2. Okay, sekali lagi 4C3 darab dengan 3C3 pula darab dengan 2C2. Boleh faham tak? Yang ini yang dia buat ni. Ni cara panjang sebenarnya. Kalau awak nak, saya ada cara pendek. Okey, tapi kalau awak nak habiskan ni boleh lah. Awak nak habiskan ni boleh. 4C3, lepas awak dah buat 4C3, awak dah buat 4C2, 4C2, 4C3, 4C3. Buat pula 4C4, 4C4 darab dengan 3C2 darab dengan 2C2. Satu lagi last 4C4 darab dengan 3C3 darab dengan 2C2. Habislah. Semua dah lalu dah. Ni yang Aliana dapat ni. Dia tekan kalkulator ni. Awak tekan je kalkulator benda ni. Awak dapat 44. Satu lagi cara adalah. Awak tekan kalkulator ni semua. Darab dengan. Awak tekan kalkulator ni semua. Darab dengan yang ni. Sama jawapan dia. Okay, cuba tekan sekejap. Aliana. Ke siapa-siapa ke. Awak tekan yang saya bulat yang pertama ni. Dapat apa? C2 darab 4C3 darab 4C4. Dapat apa? 24. Betul ke? Darab. Semua sekali ke satu dulu? Yang saya bulat yang pertama yang ni. Ni dapat apa? Tak darab ke tambah? Rasa betul saya buat ni. 4C2 silap tambah. Patut dapat 24. Ni yang ni kita tambah dulu. Tak pergi last baru kita darab. Tambah dulu. Okey, tambah. Berapa? Saya kira kat sini saya dapat 11. Betul Okey, 3. Betul. 2 tambah dengan C3. Sini saya dapat 4. Betul 4. 2C2 ni sebenarnya 1 betul?
1. Jadi 11 kali 4 kali 1 dapat 44 juga. Sama juga kalau buat ni. Okay, yang ni awak dapat jawapan, dapat jawapan, dapat jawapan, dapat jawapan, dapat jawapan, dapat jawapan. Awak tambah, 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 tambah. Itu yang saya kata tambah. Tambah, tambah, tambah semua awak akan dapat sama 44. Betul Betul, cikgu. Okay, alright. Untuk dapatkan hexagon, dia macam ni je. Yang ni kita tengok logik lah. Kenapa dia hexagon lah? Sebab kalau awak letak satu tali kat sini ataupun ni, dia akan jadi satu garis kat sini. Awak sambung kat sini. Lepas tu, awak sambung kat sini pula. Mana-mana pun kalau awak sambung sini ke, mana-mana pun dia tetap awak kena sambung satu lah. Okay, jadi setelah saya ambil yang satu kat sini. Okay, lepas tu ni garis. Kalau awak sambung ujung sini, ni awak sambung ujung sini. Jadi dekat sini kita boleh nampak berapa dia punya bilangan N dia. Bilangan sisi 6. dia. Itulah kita kata dia adalah hexagon lah. Boleh? Dia tak spesifik macam ni dia boleh jadi macam ni, macam ni. Dua je dia ambil. Okay, dia tetap 6 sisi. Awak faham maksud saya? Tak kira lah awak lalu sepanjang 3 je ke, 4 apa ke, tetap dia kena lalu sini juga. Dia tetap lalu sini juga. Dia tetap kena masuk sini juga. Dia tetap, maksudnya macam mana awak buat apa jadi 6. 6 sisi. Awak faham maksud saya? Faham. Okey, yang lain ni, yang lain. Sebab Aliana dia buat soalan ni, dia yang duk jawab. Orang lain macam mana? Faham, faham. Faham lah? Boleh lah? Oh, dah ramai dah. Fatihah apa khabar? Syahirah apa khabar? Afiq Syahir apa khabar? Oh, duduk kat bulan pula Afiq. Dia jawab Ustaz saya tanya ni. Apa khabar? Saya tanya awak tengah lenak. Baik you. Baik ya? Baik. Okey, baik, baik, baik. Syahirah, okey, Alhamdulillah. Cikgu. Ya, ya. Saya nak tanya lagi. Aha. Kan yang batang kayu yang pertama yang ada 4 paku tu. Aha. Kalau 4 sisa tu tak boleh Tak boleh sebab dia kata sekurang-kurangnya 2. Oh, lupa. Okey. Kan? Betul. Sekurang-kurangnya 2 paku. Ya? Itu je lah. Alright. Ni soalan nombor berapa pula ni? Soalan nombor 3 ni sepatutnya Wardina tapi macam tak ada je Wardina. Tak ada kan? Kalau ada pun tak apa. Saya boleh tunjuk kalau tak boleh. Baik, nombor 3 Saya teruskan. Tolong raise hand sekejap. Ya. Okay, raise hand. Saya perlukan energi daripada awak. Saya tak nak awak duduk baring. Saya tak nak awak duduk letak handphone macam tengok cerita Korea. Kan? Saya tak nak awak lemah. Okay? Bukan admit nama dia tu. Awak mesti letak handphone awak ataupun PC awak ataupun laptop awak depan awak. Awak mesti ada at least ada kertas. Ada soalan ni lagi bagus. Kalau dan at least awak sedang paling kurang awak salin lah kan. Balik tu paling command lah orang kata. Tapi yang paling baik adalah awak join. Awak punya berfikiran pun masuk dalam apa yang kita tengah bincang. Dan tengok dan juga berfikir. Yang paling penting tu berfikir. Mesti kena fikir. Maths kalau awak tak fikir tu bukan dia. Kalau ni bukan movie ataupun drama awak duk tengok meleleh liur no. Awak mesti mind involve. Awak faham maksud saya? Awak nak diam saya tak ada masalah. Tapi mind awak involve. Awak mesti kalau awak boleh involve secara awak boleh cakap berkomunikasi lagi baguslah. Tapi at least mind awak involve. Awak kena join. Dan insya-Allah awak tak akan menyesal lah kalau awak join sebab awak belajar lah. Baik. Alright sekali lagi. Raise your hand. Bye-bye saya. Okey, yang mana duduk tak betul, duduk elok-elok.
Okay, duduk elok. At least duduk atas kerusi ke duduk bersila ke terpulang pada awak tapi duduk elok. Tegak, postur badan tegak. Alright. Baik, kita tengok soalan nombor 3A. Andaikan bahawa X equal to A kuasa P dan Y sama dengan A kuasa Q, buktikan hukum hasil darab logaritma iaitu log AXY sama dengan log AX tambah log AY. Okey. Kalau tengok soalan pembuktian ni dalam modul ni, kalau awak tengok awak perhati saya rasa banyak soalan-soalan yang melibatkan pembuktian, menunjukkan bahawa pembuktian sangat penting sekarang ni. Okey, memang penting lah. Sebenarnya sebelum ni, kalau saya duduk perhati-perhati sebelum ni, kita keluarkan soalan, awak belajar, cikgu pun bagi tahu ni rumus. Jadi soalan keluar, awak pun cari rumus mana nak pakai. Okay, rumus mana yang betul, yang mana rumus lah, every topik ada rumus-rumus dia. Okay, tapi sekarang ni lain tau. Level dan kebat ni dah lain. Apa level dia? Level dia adalah rumus itu ada kat situ. Buktikan kenapa kita pakai rumus tu. Sekarang dia macam sign, kita kena buktikan. Okay, jadi kita bukan main dulu ada soalan pakai rumus ni. Soalan ni pakai rumus ni. Tak. Kan dia tanya rumus tu main kod mana. Tu maksud dia. Alright, jadi sekarang kita tengok soalan nombor 3A, andaikan jadi ni kita balik kepada basic kita. Kalau X sama dengan A kuasa P, yang ni dia bagi Y sama dengan A kuasa Q, yang ni kita boleh tulis log kita lah. Saya ada nak pakai benda lain. Okay, saya buat naik sikit Jadi kita tengok balik. Jadi kita boleh pakai macam kita pakai selalu, yang saya ajar awak dulu tendang semua tu kan. Yang ni patah balik lah. Okay, patah balik tu maksudnya P duduk sini, A datang sini. Okay, jadi dia akan jadi log AX. Okay, log AX. Sama juga lah yang satu lagi ni. Jadi log A datang situ. Itu Y lah. Q turun bawah. Boleh faham setakat ni? Boleh. Faham. Simple lah ni kan? Jadi kita tengok yang dia bagi rumus kat atas ni, dia bagi log XY ni. Saya tulis kat tepi ni. Tulis je lah log AXY sama dengan log AX tambah log AY. Buktikan hukum hasil darab logaritma. Buktikan. Nak bukti macam mana ni Saya try. Okay. Jadi kat sini kita ada log AX yang mana dia sama yang ini, dia sama dengan P. So, yang ni adalah P tambah Q. Okay. Log AXY. Kalau saya hantar balik buat macam tadi, A ni pergi sana, dia tendang balik, dia akan jadi XY sama dengan A, P tambah Q. Betul? Betul lah kan? Betul. Betul-betul. Betul. Jadi, apa nak buktikannya? So, kalau kita pecahkan log XY ni, kalau kita patah balik, dapat balik yang atas ni. So, ni lah bukti dia kot. Yang tu cikgu, yang tu je. Ni kan? Ni lah bukti dia, Ustaz. Even that... Takkan nak salin balik. Kalau rajin, salin je lah balik. Maksudnya kalau kita patah balik, dia akan jadi log A XY sama dengan P tambah Q. Yang mana log salin balik Uji balik. log AX tambah log A Y. Bukti, terbukti, proof. Tak apalah. Buatlah macam mana pun. Boleh? Awak tak Boleh. adalah dah kena tulis semua ni. Adalah markah dia bagi kat mana tu. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okay, saya teruskan Saya nak salin soalan kat sini lah. 2 kuasa 4 tolak X tolak 2 kuasa 3 tolak X per 4.
Okey, saya buat tarik kat sini supaya nampak. Okey, boleh saya teruskan? Tolong raise your hand. Okey, good. Saya harap awak dalam keadaan bersemangat lah ni Lemau-lemau tak mau dah. Okey, baik. Jadi apa kita buat sekarang? Kita tulis je balik lah. Yang ni saya selalu soalan keluar macam ni kan. So, darab. Selalunya kita bagi dia jadi darab tau. Kita tak bagi, awak jangan menyusahkan. Contoh awak buat 204 tolak X macam ni kan. Ada orang dia buat macam ni. 204 bahagi dengan 2 kuasa X macam ni. Bukan salah lah. Tapi macam Menyusah. susah lagi kita nak buat. Awak buat macam saya buat ni belah kiri ni. Buat macam ni. Lalu kita jarang pakai bahagi ni. Darab. Tapi kita buat jadi negatif. Okay. So, peringatan je lah. Okay. Tolak 2x. So, yang ni kita boleh buat. Ni belah untuk yang first term tu. Tolak 2 kuasa 3. Darab dengan sama juga. Yang ni pun buat macam tu juga. Negatif x. Sama dengan 1 per. Ni boleh tulis lah 2 kuasa 2. Bagi semua base 2. Okay, boleh? Boleh. So, kat sini kita boleh faktorkan benda yang sama lah yang ni. So, keluarkan dapat 2 kuasa negatif X. Kat sini ada 2 kuasa 4. Tolak. Kat sini ada 2 kuasa 3. Sama dengan 1 per 2 kuasa 2. Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 3 ni berapa? Bukan bahagi Kalau 8. ada orang dia akan buat macam ni tau. Ni saya nak bagi tahu kalau kod lah ada orang buat. Dia buat 2 kuasa 1. Boleh Dia tolak je 4 tolak 3 tu. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Sebab apa? Tolak tak boleh. Yeah. Darab bagi boleh. Yeah. Tu cerita dia. Tolak tak boleh. Yang ni awak tekan kalkulator je lah. 2 kuasa 4 tolak 2 kuasa 3. Dapat apa? 8. Senang cerita. Dapat 8. Dapat 8. Dia dapat 2 kuasa 2. Okay. Jadi, macam mana ni? Ni boleh jadi 2 kuasa 3 kan? ya. Di sini 2 kuasa 3 lah. 2 kuasa 3. Okay. Lepas tu, 2 kuasa 3 tu. Pindah ke sana bagi. Tapi kalau macam tu baik saya buat macam ni. 2x. Awak nak pindah sana sekejap lagi dia bergaduh ni. Saya bagi macam ni. Bergaduh pula. Ni 2 kuasa bukan. Sekejap. 2 kuasa negatif 2 lah kan. Ni naik atas. Per baru 2 kuasa 3. Boleh faham tu? Boleh. Boleh. Okey, sekarang ni x negatif, yang ni bahagi kan. Maknanya ni kita boleh tolak. Kan? Jadi 2 kuasa negatif 5 negatif 2 tolak 3 negatif 5. Jadi 2 apa potong je lah Potong sini. Negatif x sama dengan negatif 5. Jadi x sama dengan 5. 5. Okay, habis. Boleh? Boleh. Okay, dah pukul 10 ni. Saya buat lagi satu soalan boleh kot. Boleh. Soalan panjang ni nombor 4 ni. Soalan cert. Adi. Nampak gayanya tidak ada. Aziratul, apa khabar Aziratul? Baru bangun tidur ke? Ke baru balik pasar? Baru balik pasar ke? Tak. Baru bangun tidur? Tak. Tak juga. Semua tak ni betul percaya ke ni? Baru balik kebun ke apa? Tak. Tak juga. Semuanya tak. Apa yang ya je? Saya pun tak tahu. Okey, tak apa. Alia, tolong fokus sekarang ni. Soalan nombor 4 adalah soalan
Third yang melibatkan conjugate. Kalau ingat balik ni kata 4 dulu saya dah pernah ajar. Diberi bahawa A per set 3 tambah 1 tolak 5 per set 3 tolak 1 sama dengan B tambah 2 set 3. Jadi sebenarnya kita akan gunakan conjugate, darab dengan yang bawah tu kita panggil denominator ataupun apa bahasa Melayu dia? Bawah tu lupa dah nama bahasa Melayu dia. Darab Conjugate. conjugate tu yang kat bawah tu kan. Alright. Jadi saya Yeah. saya pun dah terlupa pula nama dia. A per 3 tambah 1. Okey. Jadi yang ini kita darab conjugate ni kita darab benda yang sama tapi kita tukar tanda. Faham ke tak? Faham. Faham Okey, tolak ambil yang 5 ataupun saya pakai pen color lain supaya nampak lebih apa nampak lebih apa Menarik. Tertarik. Tak tahu. nampak lebih mungkin Kau faham? mungkin senang nak faham lah. Maksudnya ni 3 tolak 1 per 3 tolak 1. Yang merah ni soalan. Okey, tolak ataupun ni saya pakai kurungankan dia lah. Kononnya narik lah konon. 5 per 3 tolak 1 darab dengan yang hitam ni sekali lagi saya darab dengan saya kata tadi kita tukar tanda. Sebab kat sini negatif kan? Faham ke tak ni? Cikgu kalau mengajar dengar murid kata oh tu ya Allah. Itulah apa kita kata matlamat pembelajaran tercapai. Betul tak? Cikgu mengajar, cikgu mengajar kat depan tu tiba pelajar kata, "Oh, mahal benda tu tahu tak? Tak boleh dibeli." Alright. Baik, saya teruskan je lah. B tambah 2 set 3. Boleh faham? Yang hitam tu lah conjugate. Okay, dah nampak dah peranan colour kat situ? Nampak. Okey, baik. Saya tolak ke atas. So, apa kita buat? Kita darab macam biasa. Kita darab je macam biasa. Jadi, saya guna pen warna biru ni. Saya akan cuba darab dia macam ni. Dia macam darab macam ni lah. Buat satu macam tu. Kita buat kembang lah ni. Macam tu. So, awak akan dapat, saya pakai pen warna biru sekarang. Saya akan dapat A set 3 tolak A. Faham kenapa saya dapat tu? Faham. Okey, per yang ini yang ni awak kena kembang macam awak kembangkan lah. Saya tunjuk kat tepi ni lah. Saya bawa tepi ni saya bawa awak ke satu dimensi lain. Set 3 tambah 1 buat macam kurungan macam ni. Set 3 tolak 1. So apa awak buat? Awak darab sini, betul tak? Ya. So awak akan dapat set 3 darab set 3 dapat apa? 3 lah. 3. Lepas tu dapat negatif set 3 kan? Betul? Okey, terima kasih kerana melayan saya. Saya rasa macam terima kasih. Daripada awak duduk diam je kan? Betul tak saya buat ni? Betul, insya-Allah. Betul, cikgu. Tambah 1 tolak 1. Jadi dapatlah tolak 1 kat ujung. Betul Betul. Okey. Saya bolehlah tulis benda tu kat sini. 3 tolak set 3 tambah set 3 tolak 1. Okey. So saya padam ni Sebab nanti ada orang akan tanya, cikgu dapat macam ni macam mana cikgu? Ni ada orang tanya ni. Kalau dia tak ada kelas hari ni, kan dia tiba dia tanya. Jadi ni sebab saya nak padam ni. Padam. Bye-bye. Alright. So, yang ni yang belah ni lah. Tolak. Okey, benda yang sama kita buat. Belah sana pun kita buat macam tu lah. Okay, kita buat macam tu juga. So, saya pun darab 5 set 3 tambah 5 per
Yang ni pun awak kena buat macam tu jugalah. Cert 3 darab cert 3. 3. Okay, lepas tu cert 3 tambah cert 3. Lepas tu negatif cert 3. Lepas tu tolak 1. Okay, boleh Ni sama je, awak salin je balik. Boleh. Boleh. Sekarang ni kalau kita tengok, yang ni kita boleh hilang tu ya? Ni. Boleh hilang. Hilang kan? Boleh. Tinggal 3 Ya. tolak 1 betul? Ya. Yeah. Kan? Jadi sekali lagi saya padam. Yang mana tak ada kelahiran ni memang kita kena Benar. tengok. Okay. So 2. Boleh? Boleh. Boleh. Gabung Ha? Boleh gabung. Sebab dia betul. Sama ni kan. Dia Pom dah, bawah. sebab dia punya bawah dah sama, macam hukum penambahan pecahan lah. Bawah dah sama, atas kita boleh tambah, kita boleh gabung lah, betul lah tu. Jadi kita gabung je lah. A cert 3 tolak A. Cuma masa gabung ni hati-hati. Yang ini darab yang ini darab yang ini. Kena hati-hati ni. Lalu orang tersilap macam itulah. Okay, so tolak 5 cert 3 tolak lagi sekali 5. Okay, gabung dah jadi 2. Boleh. Sama dengan Boleh. A tambah 2 Boleh, cikgu. cert 3. Tu, saya punya cert 3. Alright. Ke mana kita sekarang ni Ke mana? Dia nak buat lagi ni. Tak boleh buat apa dah kot. Dan cuma kita boleh bagi dia nak ke mana. Kita nak bagi bandingkan lah, saya nampak sekarang ni. Kita kena bandingkan. Maknanya sekarang ni kita nak bagi ni, sebab ni ada cert 3. So kita kena bagi cert 3 ni kena ada, bagi sama. Jadi antara yang benda kita boleh buat adalah kita faktorkan lah kot. Yelah, faktorkan lah. Kan? Ataupun yelah, kita faktorkan. Maknanya tu cert 3 ni pun ada cert 3. Jadi kita letak sekali. Maksudnya macam ni. Saya buat macam ni A cert 3 tolak 5 cert 3 tolak A tolak 5 per 2. Ni benda apa yang saya buat ni? Saya cuma ambil yang kat kawasan ni, yang ini. Untuk sekali dengan yang ni. Sebab dia ada sama cert 3 tu. Boleh faham Sebab apa saya nak Boleh. bagi cert 3 tu jadi satu je. Saya nak faktorkan supaya jadi satu. Supaya saya boleh bandingkan dengan cert 3 dekat sini. Okay, jadi apa saya buat? Saya faktorkan lah. Jadi saya keluarkan cert 3. Apa yang tinggal? A tolak 5, betul? Betul. Tapi sebab cert 3 duduk belah belakang sini, jadi saya rasa eloklah kita tulis cert 3 tu belah belakang. Okay, saya tulis balik. A tolak 5 ni, saya tulis ke depan. Saya tulis balik. A tolak 5 cert 3. Okay, tolak A tolak 5 per 2 sama dengan B tambah 2 cert 3. Jadi, rasa dah tak boleh buat apa dah. So, macam ni lah. Ni cert 3. Apa saja nombor depan cert 3. Ni kan cert 3. Saya bulat Apa saja depan nombor ni akan semua sama. Ni kaedah perbandingan. Awak faham kan? Saya cakap apa kan? Faham. Faham. Jadi maknanya Dengan A sekarang. tolak 5 sama dengan 2. Maknanya A tolak 5 per 2. Jangan lupa per 2 ni. Per 2. Ya. Jangan lupa siang ke dia. Kan? A tolak 5 per 2 sama dengan 2. Okay. Satu lagi. Tolak A tolak 5. Yang ini pula. Per 2. Jangan lupa per 2. Dia pun ada per 2 juga. Okay. Sama dengan B. Betul Maknanya dengan kata lain, B ni kan sama lah yang ini. Okay. Jadi kita buatlah dekat mana yang boleh ni. Okay, sebab soalan tanya cari nilai A, cari nilai A dan B. Yang senang ni saya nampak A ni sebab dia tak ada A, dia tak ada B.
Jadi A tolak 5 sama dengan 4. So A sama dengan 4 tambah 5, 9. Dah selesai satu dah. Okey. Jadi masuk kat sini A kita ada 9 tadi. Negatif 9 tolak 5 per 2 sama dengan B. Jadi B sama dengan apa? Negatif 14 bagi 2. Negatif 7. Ada 7. Okey, boleh? Boleh. Alright. So, habislah kita setakat ni je lah. Okay, 4 soalan je boleh bincang hari ni. So, hari Senin ni saya akan bincang soalan nombor 5. Okay, diberi satu janjang bla bla bla. Terbitkan rumus bagi, yang ni pun soalan pembuktian. Dia suruh buktikan SN. Yo. Boleh tahan ni soalan ni. Jalan keluar jenuh nak jawab ni. Keluar gelak dia tu. Boleh tahan soalan ni. Tak apa, kita akan bincang hari Senin ni. Okay. Okay. Nak buat sekarang ni saya rasa dia akan ambil masa setengah jam ni. Lebih setengah jam. Soalan ni saja, nombor 5 saja. Kalau nak sekali explain lah. Kalau setakat nak tulis je, start je. Kan? Kalau saya nak explain satu-satu tu, saya rasa dia ambil masa lah. Sebab tak mudah juga nak buktikan SN ni. Kalau nak buktikan TN boleh. Cepat je. Nak buktikan TN. Awak tahu TN tu apa kan? Sebutan ke N. Sebutan KN tu cepat je, senang. Dan even kalau kita nak buktikan SN ni, kita kena buat TN dulu. Sebab dia rasa tambah. Jadi kita kena buat TN tu, buktikan TN dulu. Lepas tu kita buktikan SN. SN ni dia remeh sikit, banyak kerja sikit. Tu je. Dia panjang. Okay, so saya akan buat hari Senin ni lah. Okay, jadi ucapkan terima kasih dulu kepada yang ada ni, yang sudi masuk kelas saya pagi ni. Terima kasih kepada Muhammad Hakim Hazwan daripada awal masuk. Aida pun sama, awal-awal dah masuk. Bazir, terima kasih. Siti Anwar Liana, terima kasih dengan present tadi. Syahira Hafizah, terima kasih. Afiq, terima kasih. Nurul Fatihah, terima kasih. Nur Aziratu Alia, terima kasih. Gambar siapa dia bubuh tu Alright, so jumpa lagi pada hari Isnin. So wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Terima kasih, Assalamualaikum. Okay, bye. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Alright.